Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kuliah kami akan membentangkan tentang tajuk konstruktivisme. Okay, sebelum tu, nama saya Muhammad Adam Mukri bin Amran, nombor matrik 1953045. Okay, kita teruskan dengan slide yang pertama. Okay, teori konstruktivisme. Okay, maksud konstruktivisme ni dia diambil daripada perkataan konstruktif yang membawa maksud membina. Okay, untuk definisi, kalau kita lihat kat sini ada 3. Yang pertama, sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, iaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Yang kedua, satu pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan tentang belajar. Ianya mendapati bahawa setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Okey, konstruktivisme ni dia didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, iaitu tindakan mencipta sesuatu makna daripada apa yang dipelajari. Okay, konstruktivisme ni juga merupakan satu pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Lepas tu, berdasarkan penyelidikan ni, kebanyakannya mendapati bahawa setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Maksudnya, murid ni dia boleh membina pengetahuan dia dengan menggunakan pengalaman dengan pengetahuan yang sedia ada, yang mereka ada. Maksudnya dia orang tidak menerima daripada orang lain, dia boleh guna dengan pengalaman dan pengetahuan yang ada. Okey. Konstruktivisme ni juga merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Maksudnya pembinaan pengetahuan oleh seseorang murid terhadap sesuatu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang kedua. Okey, nama saya Muhammad Ashraf bin Khairul, nombor matrik 1953055. Untuk slide yang kedua ini, dia berlandaskan kepada contoh, iaitu murid dapat membina pengetahuan dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada. Seperti mana yang Adam katakan tadi, murid ni dia tak terima daripada orang lain. Kiranya maksudnya pada guru sendiri, tapi dengan adanya pengetahuan mereka sendiri, diorang boleh membina pengetahuan mereka. Yang kedua, merupakan proses pembelajaran yang menerapkan pengetahuan disusun dalam minda manusia, yakni pembinaan pengetahuan oleh seorang murid terhadap sesuatu. Bagi contoh yang lain pula, intelektual berkembang pada saat individu menghadapi idea-idea baru dan sulit. Kiranya di sini dia mengatakan tentang setiap individu tu apabila dia inginkan sesuatu apabila dia menghadapi untuk mendapatkan idea-idea baru mereka dan juga sesuatu benda yang sulit ataupun yang sukar, mereka punya pengetahuan itu berkembang. Okey, seterusnya mengaitkan idea-idea tersebut dengan apa yang mereka telah ketahui. Interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Maksudnya dekat sini, apabila murid berinteraksi dengan orang lain, iaitu tak kisahlah guru ataupun pelajar sendiri, kawan-kawan dia sendiri, dia akan memperkayakan, dia akan luasnya pengetahuan mereka. Dan seterusnya, peranan utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu kepada pelajaran. Jadi tiada guru, tiadalah siapa yang untuk mengajar mereka, yakni murid. Jadi guru itulah salah satu sumber untuk murid mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir adalah menitik beratkan pengetahuan awal dalam proses belajar dan membantu memahami pengetahuan dan perbezaan antara berbagai jenis pengetahuan, yakni pengalaman. Dalam pengetahuan ni, dia akan mendapatkan proses belajar untuk mengetahui perbezaan lah
untuk mengetahui perbezaan yang berbagai-bagai jenis pengetahuan mereka. Jadi seterusnya saya serahkan kepada pembantangan yang ketiga. Alright, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aidil bin Muhammad Zaki. Nombor matrik saya 1953027. Alright, untuk slide yang ketiga ni, maksud teori dari ahli teori daripada McBrien and Brand 1997. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Okay, maksudnya dari sini, cara diorang buat pengetahuan sendiri tu, diorang kena ada 3 benda, iaitu pertama objek, yang kedua idea dan yang ketiga adalah perkaitan. Daripada bila diorang menjumpa objek, diorang akan timbulnya idea. Dan dengan idea tersebut diorang mencari kait antara dua benda tu dan akan terhasilnya pengetahuan. Itulah yang dimaksudkan diorang tak menerima pengetahuan daripada orang lain. Dia buat pengetahuan sendiri. Itu daripada McBrien and Brand. Dan daripada Vygotsky pula, teori ini memahami bahawa pembelajaran itu dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial yang berdekatan. Okay. Vygotsky pula pengetahuan daripada sikap, pengetahuan daripada pemikiran dan percakapan yang dimiliki setiap individu ni akan berkembang melalui interaksi. Itu Vygotsky punya pendapat. Vygotsky yakin yang daripada interaksi sosial, unsur budaya dan aktiviti luar dapat membentuk dan dapat mengembangkan pembelajaran seorang individu tersebut. Dan menurut Vygotsky pula, teori ni ada dua konsep, iaitu konsep spontan dan ilmiah. Alright, daripada spontan ni diperolehi daripada pengetahuan harian, dan ilmiah ni pula dapat diperolehi daripada dalam waktu sekolah, macam waktu pelajaran. Contoh konsep spontan ni yang dapat daripada harian ni, yang kita dapat lihat dekat apa yang berlaku pada harian tu. Itulah pengetahuan dia. Dan dalam sekolah pula ada susunan yang mana dia akan dapat pengetahuan daripada cikgu dengan tersusun lah. Itu saja untuk maksud teori. Serahkan dekat tangan seterusnya. Okay, nama saya Muhammad Akmal bin Halim, nombor matrik 1953052. Okey, saya akan terangkan tentang pelaksanaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang pertama kita boleh kat sini, guru boleh melihat kebolehan pelajar dalam mengaitkan tajuk pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman. So maknanya kat sini, setiap pembelajaran dia mesti akan ada kait dengan pengalaman dan pengetahuan murid. Kira macam setiap murid mesti ada pengalaman tentang contoh satu subjek tentang adab kan, macam adab sama cikgu. Mesti murid akan punya pengalaman kan, bagaimana adab mereka dengan guru tersebut. So situ kita boleh kaitkan dan kita boleh terapkan kepada murid tersebut untuk bagaimana cara untuk beradab dengan guru tersebut. Gitu. Yang kedua, guru juga mampu melaksanakan secara pembelajaran seperti bahan batu mengajar dan mudah bagi murid untuk membina pengetahuan serta memahami apakah yang ingin dipelajari. Okey, bahan batu mengajar ni adalah satu orang kata kaedah yang mudah untuk murid memahami sesuatu perkara dengan lebih tepat dan cepat. Sebab dengan kaedah bahan batu mengajar ni, murid lebih suka dengan kiranya ada bermacam-macam bentuk lah cara mengajar tu. Macam kita menggunakan slide, gunakan LCD, diterangkan tunjuk macam contoh video. Murid akan lebih tertarik dengan bahan batu mengajar seperti itu. Dia akan lebih
murid akan lebih cepat untuk memahami satu perkara. Yang ketiga, murid lebih memanfaatkan dirinya dalam pembelajaran harian. Maksud kat sini, Bapa mengajar ni dia lebih manfaatkan murid. Kiranya macam benda ni dia boleh kaitkan dengan punya pembelajaran harian mereka. Kiranya dia boleh macam orang cakap, praktikan dalam kehidupan mereka dengan sesuatu pembelajaran. Okey, yang keempat, memainkan peranan untuk terus melatih murid. Ada kalanya murid cepat tangkap dan di sebaliknya. Okey, ini adalah salah satu masalah ketika suasana PDP. Masa kita mengajar, ada setengah murid yang cepat tangkap dan di sebaliknya. Di situ guru perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menggunakan kaedah yang sesuai kepada pelajar yang kurang pandai dalam sesuatu perkara gitu. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pemertangan yang seterusnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Aku dulu. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Akram bin Muhammad Noor. Nombor metrik 1953033. Okey. Menurut Lev Vygotsky, konstruktivism sosial adalah murid yang mempunyai kelebihan yang menyandarkan latar belakang yang berbeza. Okey, latar belakang yang berbeza itu seperti pengalaman mereka yang mempengaruhi pengetahuan. Okey. Dengan pengalaman di setiap murid yang berbeza, ia akan membuatkan guru dan murid ni lebih mudah untuk mereka berkomunikasi dan bersosial. Di samping menasihati antara satu sama lain. Oleh itu, selain mengajar juga, guru boleh menjadi pemberi semangat kepada murid, sama ada dari segi menasihati ataupun memberi motivasi kepada pelajar. Okey, ia juga dapat membantu pelajar untuk lebih bersemangat ataupun dapat pengalaman yang lebih luas lah. Seterusnya, guru mestilah berkongsi perasaan ataupun idea dengan murid dan fikiran dengan pelajar. Ianya boleh dikatakan sebagai pendekatan dua hala, iaitu guru dan murid berinteraksi antara satu sama lain. Selain itu, di sekolah juga kan dia ada bilik kaunselor kan. Dengan adanya bilik kaunselor ni, guru ni boleh mengajak pelajar berbincang ataupun berkomunikasi lebih dekat lagi. Guru ni boleh contohnya pelajar kalau ada masalah dengan keluarga ataupun masalah dengan rakan-rakan, guru ni akan membantulah pelajar tu menangani masalah. Guru akan bagi nasihat ataupun motivasi kepada pelajar. Guru juga boleh menyelitkan hala tuju murid untuk terus ke depan. Akhir sekali, perkara ni juga boleh dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Guru dan murid ni dapat bekerjasama untuk membina satu murid yang lebih baik dan bermanfaat. Di samping dapat mengeratkan lagi hubungan di antara guru dengan murid. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya kepada pembentangan yang seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resden Ishraq Muhammad Rizwan. Nomor 19530, iaitu pembentangan penutup kognitif. Zon perkembangan proksimal merupakan pembagian antara perkembangan sebenar dan perkembangan potensi. Guru memberi arahan dan dibimbingi guru sendiri, iaitu guru telah menyusun dan membina pengalaman dalam pembelajaran dan menggalakkan penyertaan pelajar dalam kelas. Yang keduanya, melakukan tugas dengan baik atas tunjuk ajar guru. Dapat guru membimbing semua pelajar dengan kefahaman guru sendiri, dengan bergerak aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, arahan yang diberikan mudah difahami oleh murid. Dengan pengalaman yang ada pada guru, guru dapat membimbing dengan kefahaman murid serta memudahkan prosesi pembelajaran dengan murid. Yang ketiga, contoh kerja sekolah, tugasan dan nota yang dipelajari. Yang ketiga, murid gagal membuat tugasan jika salah mendengar arahan guru. Sekiranya tidak dapat fokus dalam pembelajaran, maka murid sendiri tidak dapat membuat ataupun menjelaskan apa yang guru tugaskan kepada murid. Seterusnya saya beri kepada pembentangan yang seterusnya. Bagi kesimpulan mengenai teori konstruktivisme ini adalah teori ini menekankan bahawa pelajar adalah program yang aktif, dinamik dan berkait rapat dengan perkara yang berpusatkan dengan murid. Kalau tiada murid, susahlah. Bukan susah. Ianya memang agak mustahil untuk ilmu itu disampaikan. Sebab tiada murid kan. Macam itulah. Jadi poin yang seterusnya, membina pengetahuan baru berasaskan pengalaman yang diperoleh. Apabila murid ni belajar, mereka semua dapat memproseskan pengetahuan yang baru, yang apa mereka tak tahu, jadi mereka tahu. Dan mereka yang diperoleh, pasti mereka makin bertambah. Seterusnya, guru sebagai media dan fasilitator untuk membantu optimalisasi pembelajaran. Hello, iaitu memberi nasihat, memberi tunjuk ajar, memberi dorongan kepada segalanya kepada pelajar. Dan di situ juga guru boleh memahami apa yang disampaikan kepada pelajar. Okey, yang terakhir, mempunyai perwakilan pelajar tersendiri. Dan juga teori ini sesuai dalam proses PP seiring dengan sistem pendidikan pada masa kini. Sekian, itu saja daripada saya.
dan juga kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.